Iblis laknatullah, bila diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dihalau keluar daripada syurga, Iblis meminta Allah supaya ditangguhkan ajal. Dan Allah mendengar permintaan Iblis, lalu Allah kata, permintaan kamu aku perkenankan. Kamu dipanjangkan umur. Kamu tidak akan mati sehinggalah pada hari tarikh tertentu. Dan para ulama mengatakan hari kiamat. Kamu akan mati bersama dengan alam yang lain. Lalu Iblis pun berkata, apa aku akan buat sepanjang kamu tangguhkan ajal? Begitu biadabnya jawapan Iblis. Iblis berkata, aku akan serang cucu cicit Adam ini dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tuan-tuan, puan-puan, kita kena belik satu surah, dan inilah surah yang menjadi teras perbincangan kita. Surah Al-A'raf ayat 17. Kita cukup dengan ayat ni je pada petang ni. Di mana dia membongkarkan bagaimana Iblis menyerang kita semua yang menyebabkan hari ini. Bukan soal isu motivasi bekerja je ni. Bukan soal motivasi belajar je ni. Tapi sampai ke tahap melakukan perkara-perkara tidak berintegriti. Tidak beramanah. Melakukan maksiat dan dosa. Rupa-rupanya, khususnya selepas Ramadan berlalu ni, selepas Syawal berlalu ni, ada faktor yang dinamakan faktor tak nampak. Syaitan yang menjadi tentera kepada Iblis. Mari saya bacakan ayat tersebut yang berbunyi, kemudian aku datangi mereka. Aku akan mendatangi cucu cicit Adam ini dari hadapan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau akan mendapati mereka sangat kurang bersyukur kepadamu. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Tuan-tuan, nampak ayat ini membongkarkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mainkan balik pita rakaman suara Iblis. Sejarawan pun tak hidup lagi masa ni kecuali Nabi Adam je. Dan Allah rakamkan suara Iblis tu dan dimainkan balik. Dan kita boleh baca balik. Bukan sekadar dalam satu surah. Banyak surah. Allah gambarkan macam mana biadabnya Iblis. Dan Iblis mendedahkan konspirasinya kepada anak-anak Adam. Tuan-tuan, para ulama mentafsirkan. Apa maksud serang dari depan? Serang dari belakang. Serang dari kanan. Dan serang dari kiri. Kebanyakan para ulama mengambil pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Serang di depan, Yati. Yati cuba teka. Serangan dari depan. Iblis serang dari depan. Iblis menggunakan bahasa simbol. Iblis ni bijaksana. Dia tahu siratal mustaqim. Dia tahu ciri-ciri siratal mustaqim. Maka dia akan serang mereka-mereka yang baik ni. Yang duduk kat disko-disko yang tengah bermaksiat, dia tak kacau. Dia nak kacau orang-orang yang sedang berada atas siratal mustaqim. La aq'udannaka siratal mustaqim. Yang kedua, Iblis pun dia tahu bila hari kebangkitan. Maka sebab tu dia minta ditangguhkan ajal ila yaumil yub'atsun. Dan sekarang dia menggunakan lagi bahasa menunjukkan kebijaksanaannya. Dan ini bahasa simbol. Depan, serang dari depan artinya serang urusan akhirat anak-anak Nabi Adam. Cucu cicit Adam. Depan adalah simbol keakhiratan. Belakang simbol keduniaan. Kalau menurut kata-kata Ibnu Abbas, min baini aidihim artinya usyakkikuhum fi akhiratihim. Dan khalfihim di belakang pula ura'ibuhum fi dunyahum. Di kanan pula adalah simbol kepada urusan-urusan kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak Adam. Kiri pula adalah urusan-urusan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Adam. Sebab tu ahli syurga disebut ashabul yamin. Ahli kanan dan ahli-ahli neraka disebut sebagai ashabul shimal. Wa an syama'ilihim, iaitu ahli-ahli neraka, iaitu kejahatan. Saya bagi contoh lah. Contoh ni tidak sesuai sebenarnya mentafsirkan ayat Quran ni, tetapi untuk kita boleh nampak dengan lebih jelas. Sekarang kita tengah mandu. Kita tengah mandu, Yati, nak balik ke rumah masing-masing. Macam mana syaitan boleh menyerang dari keempat-empat arah ketika kita sedang memandu? Serangan di depan, artinya serangan keakhiratan. Artinya syaitan menyerang kita dalam urusan-urusan yang membabitkan akhirat. Contoh, jam menunjukkan, katakan sekejap lagi pukul 6.30 petang. Kita tengah memandu dalam jam.
rupanya kita tak solat asar pun lagi. Ini menunjukkan kalau kita rasa bersalah tu alhamdulillah yati. Kita mendapat rahmat di sisi Allah. Tapi 6.30 kita tak sedar diri, yang kita tak semayang lagi, itu dalam bahaya. Artinya kita meremehkan urusan akhirat, urusan agama, urusan di depan kita, iaitu solat fardu asar. 6.30 tak rasa bersalah. Sepatutnya kita tunaikan lebih awal sebelum kita pulang ke rumah. Dan 6.30, 6.45 tu kalau kita rasa boleh sampai ke rumah, maka tak ada masalah. Tetapi kalau sampai ke tahap kita dah tahu kita akan sampai pukul 7 kat rumah dan kita tak ada plan untuk singgah tepi jalan mana-mana untuk solat, ini menunjukkan ada bisikan, ada suara syaitan di situ. Ketika memandu, macam mana pula serangan daripada belakang? Ini bukan cerita hantu ni. Tiba-tiba nampak something di cermin pandang belakang. No. Serangan di belakang ni serangan dalam urusan keduniaan. Kita dah tinggalkan kat belakang kerja-kerja pejabat. Tapi kita masih lagi resah gelisah. Sampai ke satu tahap kita tak sedar. Keresahan kita itu menyebabkan kita tak dapat fokus kepada solat fardu tadi. Dan kadang-kadang lebih teruk lagi, kita sambil memandu itu boleh menyebabkan bahaya. Kita risau sangat dengan urusan-urusan di belakang, urusan-urusan dunia. Sampai ke tahap kalau kita tak respon dekat WhatsApp ni, kita rasa tak selesa. Sedangkan kita tengah memandu. Bahaya tu WhatsApp sama memandu. Sepatutnya letak tepi dulu WhatsApp tu. Letak ke tepi dulu SMS tu dulu. Fokus pada memandu. Dan selesaikan urusan dunia dulu. Baru kita menghadap. Sebab ini bukan sekadar bahaya ke akhirat ni. Ini bahaya kemalangan. So itu serangan di belakang. Serangan urusan-urusan di belakang urusan dunia. Apa pula serangan di kanan? Di kanan ni contoh je lah. Urusan kebaikan. Kita buka 91.5 Lembah Kelang. Tapi kita rasa macam, tak best lah. Padahal pada tazkirah itu ada kebaikan. Tetapi syaitan buat macam mana? Usyabbih alaihim amru dinihim. Kami akan longgarkan dia. Kami akan menyebabkan dia tak rasa seronok mendengar ceramah-ceramah agama, tazkirah agama. Dia rasa tak syok. Dan sebaliknya, dia pasang lagu-lagu yang mengkhayalkan. Lagu-lagu yang memuja perempuan, memuja nafsu. Wa ashhalahum al-ma'asi. Itu kata Ibnu Abbas mentafsirkan maksud serangan dari arah kiri. So kadang-kadang benda ni boleh berlaku serangan secara serentak, Yati. Semoga Allah memelihara kita dengan menjaga diri kita dengan perkataan a'udzubillah minasyaitan ar-rajim. So sambil memandu tu baca doa. Supaya kita sedar diri. Solat dah buat ke belum? Kuat main WhatsApp ke tidak? Buka ke tazkirah radio IKIM? Pasang lagu menghayalkan ke tidak? Sebab itu, Iblis, dia tidak mampu menyerang dari satu arah. Kalau kita perasan ayat ni, ada satu arah Iblis tak mampu serang. Arah mana, Yati, kalau perasan? Itulah arah atas. Sebab itu Allah berfirman dalam surah Al-Isra, Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Iblis, mu boleh serang kat depan, mu boleh serang kat belakang, mu boleh serang di arah kanan, mu boleh serang daripada kiri. Tapi ada satu arah mu tak boleh serang daripada atas. Atas anak-anak Adam ni ada sultan, ada kekuasaan. Kamu tak akan dapat serang hamba-hambaku yang mengatakan kafa bi rabbika wakilan. Ya benar-benar, okey. Dia risau urusan dunia, tapi diserahkan kepada Allah. Dia risau soal solat asar belum dia buat, tapi dia bergantung kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, kau permudahkanlah urusanku dalam traffic jam ni. Kau permudahkan urusan untuk sampai ke rumah. Aku bukan tak nak solat pada awal waktu, tapi aku mengharapkan bantuanmu agar dipermudahkan urusanku untuk solat asar. Diserang urusan-urusan kanan dan kiri, tapi dia takkan pisahkan dirinya. Dia takkan offline dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang inilah yang disebut oleh Iblis sendiri yang dia tak mampu serang sebagai hamba-hambamu yang ikhlas. Illa ibadak minhumul mukhlasin. Surah Al-Hijr ayat 40.